Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua orang yang menonton video ni. Jadi hari ni saya nak kongsikan sedikit lah tentang macam mana kita nak kenal sama ada tuner ni dia boleh buat kerja ataupun dia cuma scam. Sebab dalam market sekarang terlampau banyak. Okey, terlampau banyak tuner yang konon-kononnya tuner tapi sebenarnya dia tak boleh buat kerja. Dia sendiri pun tak tahu apa yang dia buat. Yang dia tahu dia cucuk laptop, dia ada few software, dia ada dyno machine, mungkin dia ada dyno machine, tapi dia sendiri pun tak sure dengan hasil kerja dia. Okay, so macam saya panggil diri saya tuner lah untuk platform 4B. Tak kisah 4B10 ke 4B11, 4B12. So along the way for the past 6 years kan, dah banyak dah yang saya belajar dalam tuning 4B series ni. Kereta lain pun boleh, cuma mungkin tak berapa mahir lah sebab kita tak buat benda tu hari-hari kan. Jadi ramai yang tanya, "Bang, kenapa harga abang mahal? Kenapa abang charge sampai 1,500 tune SST, orang lain charge 300?" Sebab satu sebab je, sebab saya warranty kerja yang saya buat. Andai kata kalau kata saya dah tune kereta seorang klien ni and suddenly ada problem, of course saya akan revisit apa yang saya dah buat. Okay, and kita tengok balik apa yang mungkin kita lepas pandang. Sebab bila kita tune, kadang-kadang ada certain load cell yang kita tak visit lah masa tu. Mungkin faktor keadaan waktu kita tengah tune tu, kalau kita tengok on road, mungkin banyak kereta, so kita tak dapat nak tarik RPM tu betul-betul rendah dekat 1000, 1500. So dekat situlah kebiasaannya ada semput sikit, ada senggup-senggup ke. So kita akan revisit time yang lebih sesuai. Mungkin kita sudah datang waktu malam untuk kita check balik apa mungkin masalah yang terjadi. Sebab kita as a user, sebab saya pun sebenarnya dulu user sebelum saya boleh tune kereta, saya pun pergi ke orang, dah pasang-pasang barang apa semua, kita jumpa dengan tuner, kita cakap, "Okay, bos, saya nak tune kereta saya lah, saya dah masuk open port, saya dah masuk ni. Okay, kita pun bagi dia tune." Cerita dia, sebelum kita masuk open port, kereta kita okey, tak ada masalah, waktu standard lah senang cerita. Dan kita pakai open port, suddenly ada semput, minyak jadi kuat. So apa function tuner sebenarnya? Function tuner ni is untuk recalibrate balik supaya bila kita pakai open port, kita boleh dapat drivability sama je macam standard. Tapi dengan satu syarat yang kita nak lah, which is kita nak extra power yang mungkin open port ni boleh bagi. And tuner juga sebenarnya perlu tahu dengan mendalam lah tentang satu kereta yang dia sentiasa tune. Contoh macam saya biasa dengan 4B series. Jadi saya kena boleh bagi nasihat dekat user sama ada open port ni sesuai dengan engine 1.8 ke, engine 2.0 ke, ataupun engine 2.4 ke. Perlu ataupun tak sebenarnya benda tu. Because setengah benda tak diperlukan pun sebenarnya. Contoh dekat engine 1.8 kita pakai open port, tak ada beza pun, bunyi je beza, and menyusahkan nak tuning sebenarnya. So, saya takkan bagi recommendation dekat saya punya klien untuk tukar pakai open port dekat Inspira 1.8. So, itulah tugas tuner. Selain daripada kita tune kereta, kita kena bagi nasihat dekat klien lah. Cuma kadang klien pun banyak yang orang kata dia gergil kan, orang kata kan tak nak dengar, dia nak try juga. Sebenarnya you better tak payah try lah, because terus terang cakap, kita orang dekat sini, kita orang dah spend lebih daripada RM150,000 just untuk test barang. Kita orang dah pernah test macam sejenis cam, Pon Cam, JSCS2, JSCS1, Pro Cam, kita dah pernah try HKS punya cam, macam-macam cam kita dah try. So of course kita orang dah ada first hand experience dengan cam-cam yang macam ni. So kita dah tahu dah untuk setup macam ni, cam apa yang sepatutnya pakai. So if ada yang consult dengan saya, please tolong dengar. Sebab bukannya saya nak tunjuk pandai ke ataupun nak memandai-mandai, tak. Because kalau saya bagi satu nasihat yang orang kata yang tak okey lah, then kita buat dekat kereta you contoh, so kereta you tak power, of course you akan salahkan kita orang. You akan kata, "Oh, brother ni bagi nasihat tak okey lah, itulah inilah." So better just nak buat something, consult dengan kita orang. Okay, kita orang akan try to bagi suggestion based on you punya budget and also apa you punya usage. Is it for drag, daily use, track ke? Sebab setiap setup ni dia adalah berbeza-beza. Tak sama cara kita setup kereta drag dengan kereta track lah. Okay, so sekarang ni kita nak tunjuk. Okay, masuk.
Sorry, kita ada gangguan sikit tadi. Okay, so kita nak tunjuk lah macam mana cara paling simple untuk korang tahu sama ada kereta korang tu dah ditune dengan baik ataupun tak. So, kita ke segmen seterusnya. Okay, so ni contoh FU ratio yang saya dah lock lah dekat satu kereta customer saya. So, apa maksud load dekat atas ni? Okay, load dekat atas ni adalah kita punya bus. Senang cerita macam itulah, kita punya bus. So, ni adalah bus kosong, bus 0.2, bus 0.4, 0.6, 0.8, 1 bar dan dekat sini 1.6 bar. Jadi, banyak yang kita tengok, result dyno graph sebenarnya dia melambangkan, okay, dia melambangkan FU ratio yang dekat sini sahaja. Okay, kita akan tengok waktu full power run, kita nampak ada satu graf naik cantik. Okay, so contohlah kalau kita tengok dyno graph, kita akan nampak, kita buka satu contoh dyno chart lah. Okay, ni sebagai contoh saja. Okay, so katalah kita ada satu chart, kita ada dyno, kita ada power, horsepower, kita ada torque, and then dekat bawah kita ada FU ratio lah, biasa kalau kita pergi kat dyno. Tapi cerita dia, apa yang kita tengok ni semuanya adalah data daripada daripada full power run sahaja. Okay, so kita akan nampak data yang dekat sini. Apa yang kita tak tahu sebenarnya adalah, sebenarnya bila kita boost 1.4, okay, ni boost 1.4, yang ini adalah boost 1.2, boost 1 bar, ni boost 0.8. So contoh kalau kita tengok dekat sini, AFR dia okey lah, boleh lah tahan, just nice lah, tapi tak berapa cantik lagi ni. So AFR 11, 10.9, 10.8, kita nampak macam AFR ni sangat-sangat stable. Tapi kalau kita perhati dekat kawasan sini, alright, nampak tak minyak ni sebenarnya terlebih 10.1, 10.2. Jadi fueling waktu 1 bar dengan 1.2 bar adalah jauh lagi rich compare dengan masa kita full throttle. Dekat part ni sebenarnya tak ramai orang check, sebab orang tak kisah pun. Ramai orang dia just nak tengok dyno graph dia, okay, power tinggi, AFR kat situ okay, dah cukup. So sebenarnya kereta ni mungkin akan ada masalah. Sebab apa? Bila kita full throttle, dia sedap lah bawa. Tapi bila kita boost pada 1 bar, 1.2 bar, kereta akan sangat kuat makan minyak. Dan juga kereta akan rasa berat. So sebab kita bukannya sentiasa bawa full throttle, betul? Kita bukan hari-hari kita nak full throttle kat sini. Usually on daily drive kita akan banyak duduk dekat load yang 1 bar, 1.2, and mungkin kita tak akan boost tinggi pun. Mungkin kita akan main kat area sini. Jadi ada setengah kereta yang ada tuner olok-olok ni ataupun tuner pening, dia pergi setnya AFR dekat sini ni 11, 11.5, which is actually sangat membazir minyak. Kita waste 8% fuel for nothing. Sebab kita tak perlu pun dekat sini nak terlampau-lampau power. Kita tak perlu pun minyak yang terlampau banyak, sebab kita tak produce terlampau banyak cylinder pressure, dan juga octane rating dekat sini tak diperlukan dengan sangat tinggi. So kita tak perlu untuk bagi dia terlampau rich. Bila kita set dia dalam 12 lebih dekat boost 0 sampailah boost 06, so dia akan bagi kita fuel economy yang cantik lah. Jadi macam mana kita nak test sama ada tuner kita tu buat kerja dengan baik ataupun tak? Senang je. Kita suruh dia buat satu full power run, okay? Suruh dia tarik lagi sekali. Kita nak tengok waktu 1.4 bar, waktu 1.2 bar, waktu 1 bar, waktu 0.8. Kita request untuk tengok AFR tu. Kalau kat dyno lagi senang nak tengok, sebab bila kita maintain boost, dan kita akan dapat satu graf terus. Okay, kita tengok boost 1 bar berapa AFR dia, boost 02 berapa AFR dia. Sebab banyak sebenarnya orang yang curi tulang, dia cuma setting dekat area sini saja. Kadang dia setting kat area sini sikit, okay, dia setting kat area sini, lepas tu dia setting kat bawah-bawah ni sikit supaya tak ada semput. Okay, dah siap. Yang selebihnya semua dia tak setting. So ada yang tanya, kenapa abang charge mahal? Sebab kalau saya tune, saya akan tune keseluruhan map ni, dan juga pada vacuum. Okay, ni kita panggil vacuum lah. So dekat vacuum ni kita akan ada short term fuel trim. Okay, saya tunjukkan contoh. Jadi short term fuel trim dekat sini kita tak akan ada short term fuel trim, sebab dekat area sini adalah
area open loop lah. Tapi dekat area closed loop, kalau kita tengok fuel trim kita dekat bawah ni dah cantik dah sebenarnya. Okey, dekat area bawah ni dah cantik. Cuma dekat area sini ni yang tak berapa cantik. So dekat sini ni kita kena adjust lah, sebab fuel trim ada lari dalam 7%, ada 2-3%. Kemungkinan kita nak kena adjust dia punya MAF calibration, ataupun kita just boleh deduct daripada volumetric efficiency table. Sebab kalau kata dia dah lebih 12.5%, dia akan keluar check light lah. So korang nampak tak, sebenarnya tuning ni bukannya sekadar kita nak tengok berapa horsepower kereta tu. Kita nak tengok sama ada kereta ni fuel efficient ataupun tak. Adakah kereta ni dekat boost 1 bar, 1.2 bar, fueling dia okey ataupun tak. Dekat 08 tu okey ke tak. Sebab dekat part-part ni ramai orang tak check sebenarnya. And user pun, kita sebagai user, ramai yang tak tahu kita perlu set dekat area-area situ. Because kalau kata kita boost 1 bar berat, kita boost 08, sebab kadang-kadang contoh kalau kata minyak dekat 1 bar ni terlampau lebih, kita boost 1 bar lagi tak power compare dengan kita boost 0.6. Faham tak dekat situ? Jadi buat apa kita nak boost tinggi, minyak lebih tapi power lagi teruk daripada boost 06. Then suddenly tiba-tiba boost 1.4 bar power datang balik. Boost 1.6 bar baru power okey. Kita tak nak kereta yang macam ni. Kita nakkan kereta yang orang kata perfect lah dekat setiap condition dia. And also kita nak kena tengok sama ada knocking ataupun tak. Sebagai contoh, kalau kita tengok knock sum, kereta ni adalah clear daripada sebarang knock. Dan kata sini ada 0.1, 0.1 kan. Ini semua adalah engine noise sahaja. Sebab satu count knock adalah bersamaan dengan 3 dekat dalam software ni lah. So korang faham tak dekat sini? Bukan kita tune AFR ataupun tengok knock sahaja. Kita pun nak kena tengok contoh macam map calculation, adakah dia dekat dengan MAF calculation. Kita tak nak map dengan MAF kita lari terlampau banyak. So benda-benda ni semua kita akan check lah. Selain daripada tu, kita akan tengok sama ada wastegate duty cycle correction ataupun tak. Macam ni, WGDC correction adalah 0. Maksudnya kita tak hit lagi kita punya boost limit, ataupun apa yang kita set dekat target boost dengan apa yang desired boost. Target boost dengan desired boost adalah sangat dekat. So dia tak ada kacau daripada segi WGDC correction. Sebab kalau ada yang kacau, kemungkinan sekali tarik boost 1 bar, sekali tarik lagi boost 1.2, dia ada lari-lari because of correction kicks in lah. So sebenarnya banyak, bukan setakat benda ni saja. Ini cuma baru sebahagian daripada benda yang kita akan check apabila kita tune. So korang faham tak? Cara paling senang untuk korang nak tengok adalah dengan minta AFR punya plot pada setiap boost. Kalau boleh jarakkan setiap 0.2. Cakap, okay, sekarang ni saya nak tengok boost 0 saya berapa AFR, boost 02 saya berapa AFR, boost 04 berapa AFR. Sebab kita as a customer, kita dah hak sebenarnya untuk tahu kereta kita ditune macam mana. Korang faham tak dekat sini? So tu sedikit sebanyak lah tentang apa yang kita boleh minta daripada tuner as a proof yang kata dia dah buat kerja dengan baik ataupun tak. So macam saya, kalau ada yang minta, okay, bos, apa saya punya AFR report ni? Saya akan bagi AFR report yang complete. Maksudnya, macam saya cerita tadi, daripada boost 0 sampailah boost 1.6 bar, berapa AFR dia. Sebab dia klien, dia dah hak sebenarnya untuk tahu apa yang kita set kereta dia. Minyak lebih ke, minyak kurang ke, ada knocking ke, tak ada knocking ke, injector dah buka berapa persen ke. Dia, klien dia dah hak untuk tahu sebenarnya. And the worst part is that tak semua orang dan tak semua tuner ada capability untuk lock benda-benda ni semua. Sebab ada certain address tu dia tak sama untuk satu ROM dan ROM yang lain. Jadi better cari orang yang betul-betul tahu apa yang dia orang buat. And ada yang tanya, bang, ada orang dia buat tune yang jenis just copy and paste. Sebenarnya tune copy paste ni dia tak ada masalah tau. Kalau kata source kereta, contohlah okay, kita ada dua benda dekat sini. Okay, ni kereta A, ni kereta B. Kalau kata kereta A ni kita dah tune, and kereta B barang dia sama. Okay, dia sama. So that means file daripada kereta A kita boleh pindah pergi kereta B, tak ada masalah. Walaupun kadang-kadang ada lari sikit-sikit, tapi sebabkan mungkin lari dalam 4%, 3%, so not so much of a concern lah. Tapi apa jadi kalau kita ambil daripada kereta B, okay, katalah kereta ni dah tukar exhaust, dah tukar semua benda, kita ambil file ni, kita masuk dekat kereta yang standard, ataupun file daripada kereta standard ni kita masuk kereta yang dah
tukar semua barang ni. Mana boleh. Benda tu takkan work out sebab map untuk kereta yang dah tukar exhaust dengan tak tukar exhaust sebenarnya langsung tak sama. So korang tak boleh kata oh ni boleh ni, kita try je. Sebab kita main motorsport bukan untuk try, especially kalau kata kita modify. Benda boleh rosak, enjin boleh pecah, faham tak? Jadi jangan bazir duit untuk jimat dekat benda-benda yang macam ni. So better cari orang yang betul-betul boleh buat kan. Kita spend duit, minta kita consult dulu, tanya dia apa yang patut dibuat. Sebab segala perubahan yang kita nak buat dekat enjin kita perlu dibuat sebelum kita tune. Bukannya kita tukar exhaust, kita pergi tune, lepas tu kita tukar lagi barang. Mesti akan ada masalah, mesti ada benda yang akan lari. So harap korang faham. Kalau nak tanya apa-apa, korang just boleh tanya. Okay, boleh komen kat ruangan video kat bawah ni nanti. Korang komen, and insyaAllah kalau kata ada kelapangan nanti saya akan reply lah. Jadi kenapa saya buat video ni hari ni? Sebab saya nak korang faham. Ramai yang tak faham, ramai yang kata sama je kita remap kat sana dengan sini, bezanya sini mahal, sana murah. Dia bukan macam tu tau sebenarnya. Because map yang terhasil ataupun result daripada map tu adalah sangat bergantung kepada experience tuner tu, creativity tuner tu, macam mana dia nak bagi kereta tu function dengan baik lah. Sebab ada setengah kereta kita nak kena tune on speed density, ada setengah yang kita nak on MAF dan slowly kita tukar kepada speed density, ada yang nak kena tune dengan fully MAF. Depending on the situation, dia tak sentiasa sama. Jadi challenge yang macam ni kita perlukan orang yang berpengalaman dan experience untuk selesaikan lah. Bukan kita cari orang tak mana-mana, kita harap dia boleh settle. Sebenarnya tak. So harap korang boleh faham sedikit tentang apa yang saya buat dalam proses tuning. Kalau ada nak tanya apa-apa, korang boleh tanya. Terima kasih sebab sudi luangkan masa lah untuk tengok video ni kan. Walaupun tak berapa proper, tapi harap korang dapat sedikit sebanyak faham lah dengan lebih detail apa yang kita buat sewaktu kita tuning sebuah kereta tu lah senang cerita. Okay guys, so thanks a lot, and kita akan jumpa lagi mungkin dekat video-video yang akan datang. Terima kasih.